Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali bersua bersama-sama Cikgu Evi dari Maktab Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. Hari ini kita akan mengulang kaji tata bahasa khusus untuk morfologi. Anda dah mahir dengan soalan membina ayat iaitu soalan 3A? Sebagai persediaan untuk menduduki peperiksaan, jom kita belajar bersama-sama dengan Cikgu Evi. Baiklah, hari ini standard kandungan yang Cikgu Evi pilih ialah 5.2 iaitu memahami dan menggunakan golongan kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Manakala standard pembelajaran pula 5.2.1 iaitu memahami dan menggunakan golongan kata dalam pelbagai laras bahasa dengan betul mengikut konteks. Kedua-dua standard kandungan dan standard pembelajaran ini berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran BMKSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baiklah, beberapa objektif pembelajaran yang akan kita capai hari ini ialah mengulang kaji soalan morfologi, mengetahui teknik membina ayat, mengetahui panduan pemarkahan dan menjawab soalan morfologi dengan tepat. Jom kita kenali dulu soalan morfologi. Soalan ini ialah soalan 3A dalam kertas 1103 palang 2. Dua pattern soalan dikemukakan sama ada bentuk tunggal ataupun bentuk pasangan kata. Peruntukan markah keseluruhan ialah 6 markah. Ini Cikgu Evi kongsikan beberapa kelemahan calon semasa menjawab soalan morfologi. Yang pertama, tidak membaca arahan soalan. Terus jawab je, terus bina ayat tanpa membaca terlebih dahulu arahan soalan. Yang kedua, tidak mengetahui maksud perkataan. Main tembak je jawabnya. Yang ketiga, tidak membina ayat yang gramatis. Contohnya, tidak ikut hukum SPOP, iaitu subjek tambah predikat tambah objek tambah peluasan. Yang keempat, tidak mementingkan tanda baca. Contohnya huruf besar, noktah, koma, tanda tanya, pembuka dan penutup pengikat kata dan lain-lain. Seterusnya, membina satu ayat untuk pasangan kata. Sepatutnya 2 ayat dibina. Jadi, jangan buat begitu lagi jika anda tidak mahu markah anda ditolak. Seterusnya, jom kita memahami terlebih dahulu soalan 3A. Jenis soalan membina ayat yang boleh ditanya. Okey, ini antara jenisnya. Membina ayat daripada kata tunggal. Contoh, perkataan yang diberikan gaduh. Jadi anda kena bina ayat dengan perkataan gaduh. Atau cekap, angguk, setia. Seterusnya, membina ayat daripada kata ganda. Contohnya, siang-siang, hiruk pikuk, huru-hara. Okey, jenis lain, membina ayat daripada kata terbitan. Apa itu kata terbitan? Okey, kata yang baru terbit daripada pengimbuhan. Contohnya, bermakna, masakan, membawa. Ya. Seterusnya, jenis membina ayat daripada rangkai kata. Contohnya, perkataan sari kata, urus setia, reka bentuk, ambil alih dan lain-lain lagi lah. Cikgu Evi berikan beberapa contoh saja. Seterusnya, membina ayat daripada penjodoh bilangan. Contohnya, bentuk, gugus, rawan, jambak. Seterusnya, membina ayat daripada kata majmuk. Contohnya, lalu lintas, kuat kuasa, tanda tangan. Seterusnya, membina ayat daripada kata banyak makna. Contohnya, alamat. Kata banyak makna maksudnya mempunyai lebih daripada satu makna. Contohnya, alamat untuk lokasi. Satu lagi, alamat untuk petanda. Okey. Kemudian, contoh lain, perkataan paras, galak, gaduh. Ya. Walaupun satu perkataan diberikan, tapi anda kena bina 2 ayat untuk menunjukkan perbezaan maksudnya. Seterusnya, membina ayat daripada kata hampir sama bunyi. Contohnya, belot, belut. Belot,
belut. Hampir sama bunyi. Ejaan je lain ya. Telur, telur. Telur, telur. Maka anda perlu tahu apa maksud perkataan-perkataan tersebut, baru anda boleh bina ayat yang tepat. Seterusnya, ada jenis membina ayat daripada kata homograf. Maksudnya, sama ejaan, lain sebutan. Apa contohnya? Rendang, rendang. Rendang, pohon yang rendang, rendang. Masakan ya, rendang ayam. Semak, semak. Semak, semak. Semak, semak samun. Semak, semak kerja. Semak kerja rumah anda. Ya? Okey, seterusnya. Membina ayat daripada kata hampir sama makna. Contohnya, merebus, mengukus, menjerang. Itu hampir sama makna dari segi cara memasak. Okey, merebus itu untuk apa? Mengukus untuk apa? Menjerang tu untuk apa? Jadi calon perlu tahu membezakan perkataan-perkataan tersebut sebelum dapat membina ayat yang tepat. Okey, ada lagi jenis lain, membina ayat daripada pasangan kata ganda dan kata berimbuhan. Ini bentuk pasangan kata. Contohnya diberikan perkataan manis-manis, manisan. Manis-manis, manisan. Anda kena buat ayat dengan manis-manis. Kemudian ayat kedua anda kena buat dengan perkataan manisan. Atau masak-masak, kata ganda penuh, masak-masak. Kata ganda imbuhannya, memasakkan. Kata berimbuhannya, memasakkan. Ya? Seterusnya, membina ayat daripada kata dasar dan kata berimbuhannya. Okay, mari kita lihat contoh ya. Kata dasar, main. Kata berimbuhannya, mainan. Imbuhan akhiran an. Perkataan indah, kata dasarnya indah. Keindahan, apitan kean, keindahan. Jadi anda kena bina ayat daripada perkataan-perkataan yang diberikan itu. Seterusnya, membina ayat daripada kata majmuk dan kata majmuk berimbuhan. Apa contohnya? Kata majmuk kuat kuasa. Okey. Kata majmuk berimbuhan menguatkuasakan. Seterusnya, membina ayat daripada pasangan kata berimbuhan. Contohnya, kemasyhuran, pemasyhuran. Okey, ini pasangan kata lah, ya. Seterusnya, ini ialah tip untuk menjawab soalan. Yang pertama, binalah ayat berpandukan arahan dan kehendak soalan. Pastikan setiap ayat ada subjek dan predikat. Binalah ayat majmuk dan elakkan menulis ayat tunggal. Pastikan ejaan dan tata bahasa dalam ayat ditulis dengan betul. Jangan menjadikan kata yang diberikan sebagai kata majmuk, peribahasa dan kata nama khas. Jangan menambah atau menggugurkan imbuhan pada perkataan yang berkenaan. Dan yang ketujuh, jangan menulis pasangan kata yang diberikan dalam satu ayat sahaja. Sepatutnya bina 2 ayat, bukan 1 ayat. Okey, berikut Cikgu Evi kongsikan panduan pemarkahan. Ya. Okey, untuk soalan morfologi, berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul. Tolak 1 markah bagi kesalahan ejaan, jalan bahasa, tanda baca daripada keseluruhan markah yang diperoleh. Contohnya, jika ada kesalahan, anda dapat 6 markah penuh, anda akan ditolak dengan 1 markah. Jadi markah anda ialah 5 markah. Seterusnya, perkataan yang berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah. Seterusnya, perkataan yang digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah. Dan jika memberikan makna dan tepat maknanya, berikan markah penuh 1 markah. Yang ini kena ingat, anda memberikan definisi tapi anda tidak merujuk kamus dewan, maka anda tak akan dapat markah penuh. Kecuali definisi itu sama betul-betul dalam kamus dewan. Jadi, boleh diberikan markah penuh 1 markah. Cikgu Evi nak pesanlah,
baik jangan bagi definisi. Bina ayat yang menunjukkan maksud yang anda tahu. Selain itu, ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih, tolak setengah markah bagi setiap ayat. Baik bina satu je lah ayat, jangan bina dua ayat. Ya, jika tak nak diberikan, tolakkan markah. Seterusnya, jika semua perkataan digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu ayat. Ini yang contoh pasangan kata tadi. Anda bina satu ayat saja dan masukkan kedua-dua perkataan dalam ayat berkenaan. Hanya satu ayat dikira dan satu markah saja. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya. Mesti ada pembuka dan penutup pengikat kata. Baiklah, isi tidak jelas, tolak setengah markah bagi setiap ayat. Sengaja menambah atau mengubah imbuhan, jika berkenaanlah, beri kosong markah. Jadi, jangan tambah ataupun jangan ubahlah. Jawab apa yang ditanya, maka anda akan selamat. Baik, mari kita lihat latihan pengukuhan. Soalan 3A. Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Ada dua bahagian ataupun dua perkara yang kita perlu cakna. Yang pertama, maksud perkataan itu. Yang kedua, penggunaannya. Tepat atau tidak anda guna. Ya? Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Ingat ya, ni kadang-kadang calon tak baca ni ke semua arahan soalan ni. Pakai main je tulis. Okey? Tak sepatutnya anda lakukan begitu. Ingat ya, baca arahan soalan, analisis arahan soalan tersebut terlebih dahulu. Baik, kita lihat soalan yang dikemukakan. Okey, ada 6 soalan, ada 6 markah. Okey, perkataan yang pertama, menyental. Kedua, menggosok. Ketiga, mengelap. 4, menyapu. 5, menggilap. 6, mengesat. Agak-agak anda tahu tak semua maksud perkataan tersebut? Kalau boleh, tulis dulu di tepi ni. Rangka dulu apa maksudnya. Ya? Barulah anda boleh bina ayat dengan tepat. Baik. Kita lihat terlebih dahulu maksud perkataan. Ini ulang kaji. Kita rujuk Kamus Dewan untuk maksud perkataan ya. Okey, yang pertama kita lihat dulu menyental. Apa maksud menyental? Menyental maksudnya menggosok dengan kuat supaya bersih. Mengganyah. Okey. Okey. Untuk kiasannya pula, makan. Hingga habis. Menyental, makan sampai habis. Ya? Kiasan lagi, mengambil hak orang lain. Tanpa kebenaran. Mencuri atau mencopet. Ya? Biasanya kalau calon jawab, dia akan jawab dengan maksud yang pertama lah. Menggosok dengan kuat supaya bersih. Mengganyah. Ya? Yang kedua, menggosok. Okey, menggosok ada 5 maksud. Yang pertama, membersihkan, menggilapkan dan lain-lain dengan tangan. Guna berus, kain dan lain-lain. Menggeser-geserkan, berus, kain dan lain-lain pada sesuatu dengan keras. Macam menyental juga, menggosok. Ya? Yang kedua maksudnya menyeterika. Gosok, menggosok. Awak kata menggosok baju tu. Okey. Menyeterika baju dan lain-lain. Yang ketiga, sama dengan menggosok-gosok, iaitu membangkit-bangkitkan kemarahan atau menghasut. Kalau tak tahu yang ni, baik tak payah buat, takut salah pula anda bina ayat. Ya? Yang keempat, menggilap, iaitu mengasah, menyerodi, permata dan lain-lain. Itu juga menggosok ya, permata bagi kilat. Dan untuk bahasa arkaiknya ialah menggesek. Menggosok biola, menggesek biola dan sebagainya. Ya? Seterusnya untuk perkataan mengelap. Maksudnya menyapu atau mengeringkan dengan kain lap dan lain-lain. Atau menyeka. Menyeka ni biasanya peluh lah. Menyeka, peluh. Yang keempat, menyapu. Okey, menyapu.
Banyaknya maksud dia. Mesti awak boleh bina daripada salah satu maksud dia, ya. Okey, menyapu maksudnya membersihkan lantai dengan sapu. Yang kedua, mengesat, menghapuskan, mengusap. Yang ketiga, menyapu-nyapu, mengesat-ngesat, menggosok-gosok, mengusap-usap. Yang keempat, mencecah ke kerana terlalu tinggi, menyapu ke awan. Bangunan itu menyapu ke awan, ya. Sampai ke melumas dengan cat, kapur dan lain-lain. Itu juga menyapu. Melumur bedak ke muka dan lain-lain, ya. Melumur bedak sejuk, melumur di muka. Okey, melenyapkan sama sekali, wang dan lain-lain, mengambil habis, membinasakan sama sekali. Okey, itu juga maksudnya. Pilihlah salah satu daripada 7 itu untuk membina ayat yang tepat. Seterusnya, menggilap. Menggilap maksudnya menggosok supaya gilap, supaya berkilat lah, ya, memancar cahayanya. Okey, yang keenam, mengesat. Mengesat, menyapu-nyapu atau menggosok supaya kering. Mengesat. Okey, mengesat meja, gosok-gosok supaya kering. Okey. Bahasa pasar pula menyapu-nyapu, menggosok kerana membersihkan sesuatu daripada habuk, kotoran dan lain-lain. Itu maksud dia mengesat. Okey, kalau ada air yang tumpah, ibu suruh kita kesat. Itu maksud mengesat. Baiklah. Cikgu Evi kongsikan sikit teknik SPOP. Teknik SPOP untuk menjawab soalan morfologi ataupun membina ayat. Okey, apa? SPOP, SPOP. Okey, S yang pertama ni ialah subjek. Subjek. Nak bina ayat mesti ada subjek dan predikat. Jadi S yang pertama ialah subjek. Kemudian P, predikat. Predikat biasanya mengandungi kata kerja lah. Okey. O, objek. Objek. Dan P yang kedua ialah peluasan. Cikgu Ibu suka panggil peluasan. Nampak kan meluas ayat tu jadinya. Okey. Dan biasanya ini ialah unsur keterangan lah dalam ayat, ya. Keterangan lanjut. Okey, kita lihat contoh dia. Okey, cadangan jawapan dan menggunakan teknik SPOP tadi. Okey, menyental yang pertama. Ibu terpaksa menyental baju sekolah adik kerana sangat kotor. Okey, ingat ya, mula menulis huruf besar, akhir menulis ada tanda noktah jika ayat penyata. Baik, kita lihat teknik SPOP. Okey, ibu, subjek, ibu. Menyental baju, menyental baju. Predikat, ya. Predikat ada kata kerja, sental apa? Menyental baju sekolah. Okey, menyental baju sekolah adik. Okey, baju sekolah ialah objek. Dan kerana sangat kotor itu peluasan ayat. Peluasan. Kita jadikan ayat itu mempunyai keterangan ataupun huraian lanjutnya. Peluasan. Okey. Kita lihat yang kedua. Kakak suka menggosok baju kerjanya untuk seminggu sekaligus. Okey. Nampak SPOP-nya? Okey, S kakak menggosok. Okey, predikat yang mempunyai kata kerja menggosok. Okey, objeknya baju kerjanya. Uniform ke, ya, baju kerjanya. Okey, peluasan ayat untuk seminggu sekaligus. Begitu. Okey, yang ketiga. Pekerja itu mengelap lantai pejabat kerana tumpahan air manis. Okey, pekerja itu, pekerja. Orang yang bekerja lah, orang, ya, pekerja, subjek. Subjek biasanya kata nama lah. Mengelap. Predikat dia mengelap. Mengelap. Kata kerja mengelap apa? Mengelap lantai pejabat. Ini objek. Okey, kenapa? Kerana tumpahan air manis. Ini peluasan ayat itu. Jadi mudahlah kalau kita ingat teknik SPOP, kita boleh bina ayat yang tepat gramatis. Ya? Okey, kita lihat lagi yang lain. Ayah sentiasa menyapu daun-daun kering di halaman rumah bersama-sama ibu. Ayah, subjek, sentiasa menyapu, menyapu, predikat, kata kerja, menyapu apa? Objek, daun-daun kering. Okey.
Apa peluasannya di halaman rumah bersama-sama ibu? Jadi nampak kan gramatis ayat ni. Okey, tanda noktah pun ada. A pun untuk ayah dibina dengan huruf besar. Okey. Seterusnya, menggilap. Contoh ayat, abang menggilap kasutnya sehingga berkilat sebelum ke pejabat. Abang, subjek. Okey, predikat menggilap. Kasutnya, objek, sehingga berkilat sebelum ke pejabat. Peluasan. Ya, sebelum ke pejabat, peluasan. Last sekali, yang terakhir, kelihatan Zara mengesat air mata ketika ibunya meninggal dunia. Okey, kelihatan Zara. Zara, subjek, mengesat, predikat. Okey, air mata, objek, mengesat air mata ketika ibunya meninggal dunia. Itu peluasan ayat. Okey, jadi betul lah kita menggunakan teknik SPOK untuk ayat yang gramatis. Okey, pemarkahannya 1 ayat sama dengan 1 markah, maksimum 6 markah. Okey, jadi Cikgu Ivi harap anda semua boleh memahami teknik SPOK ini untuk membina ayat yang tepat, yang baik susunannya. Okey? Baiklah, Cikgu Ivi harapkan kita dapat mengulang kaji tata bahasa, membina ayat ataupun morfologi sepanjang kita belajar bersama-sama. Yang kedua, Cikgu Ivi harap anda sudah mengetahui panduan pemarkahan, bentuk soalan dan maksud perkataan bagi latihan itu tadi. Dan yang ketiga, anda sudah mampu membina ayat yang gramatis dengan teknik SPOK yang Cikgu Ivi kongsikan itu tadi. Sebenarnya ada banyak lagi cara lain, tapi ini salah satu daripada cara yang boleh anda guna pakai. Okey? Baiklah, Cikgu Ivi kongsi kata-kata hikmat daripada Albert Einstein. Agama tanpa ilmu ibarat buta, ilmu tanpa agama menjadi lumpuh. Okey, kata-kata ini anda boleh guna dalam penulisan karangan. Okey, biar tahu siapa yang menuturkannya dan biar tahu tepatnya kata-kata yang diutarakan oleh penulis tersebut. Baiklah, sekian saja untuk ulang kaji kita pada hari ini. Cikgu Ivi doakan anda beroleh kefahaman, kejayaan yang cemerlang dan boleh menduduki peperiksaan SPM bagi kertas 1103 Palang 2, terutamanya untuk soalan 3A ini dengan baik. Yakin boleh, insya-Allah anda akan berjaya. Jumpa lagi dengan Cikgu Ivi. Jika video ini menarik ataupun bermanfaat, sila kongsikan kepada kawan yang lain supaya semuanya akan berjaya dengan cemerlang dalam kertas Bahasa Melayu 1103. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.